pun Yang Berhormat Kanga. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebelum saya mengambil bahagian dalam perbahasan ini, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Puan Angela Chan Mengo, Aktris Malaysia ke Parlimen Malaysia. Tuan Pengerusi, saya akan memulakan perbahasan saya ni dengan menyentuh perkara 020100 bersekali dengan 050100 itu dasar pelancongan dan hubungan antarabangsa serta Tahun Melawat Malaysia. Saya fikir dalam perbahasan ini kita kena ingat bahawa ia mestilah menjurus kepada kerangka yang lebih besar, iaitu wawasan kemakmuran bersama yang akan kita laksanakan bermula pada tahun 2021. Jadi menteri kena bawa pemikiran baru dan bukan hanya bergantung kepada cara lama. Kalau mengikut daripada perbelanjaan kita dan juga hasil daripada pelancongan, kita menjana lebih kurang dalam 84 bilion hasil tahunan, dan kita berbelanja lebih kurang dalam 1 bilion. Jadi setiap RM1 yang kita belanjakan, kita akan mendapat pulangan sekitar RM84. Jadi kita berharap pada masa akan datang kita akan dapat menjana lebih banyak daripada setiap perbelanjaan kita dalam bidang pelancongan. Dan merujuk kepada Global Peace Index yang kita bahaskan dalam semasa butiran belanjawan perbahasan dasar Kementerian Dalam Negeri, kita menunjukkan Malaysia sekarang berada di tangga 16 dunia. Jadi saya percaya dari segi imej Malaysia cukup baik untuk kita tarik pelancong, dan juga kita berada di kalangan negara yang terbaik juga meningkat dalam best place to do business in the world, tempat yang terbaik dalam menunjuk untuk berniaga daripada tanggal 15 ke 12. Jadi bagi saya ekosistemnya sudah cukup subur untuk kita memanggil orang datang ke negara kita. Jadi saya berharap promosi yang sama akan diberikan kepada semua negeri lah. Oleh kerana dalam ekosistem rekreasi ini kita ada 3. Yang pertama, kita ada pelancong yang mana ataupun pengguna. Yang kedua, kita ada sumber yang dilawati ataupun digunakan. Yang ketiga, kita ada pengurusan yang menguruskan segala sumber dan juga pengalaman pengguna semasa mereka melancong ke negara kita. Jadi oleh kerana negeri Perlis secara khususnya, kita ni dari segi kemudah sampaian kita paling dekat pun dengan Thailand lah. Jadi pelancong-pelancong luar tu dia akan tiba di mana negeri-negeri yang ada lapangan terbang antarabangsa. Jadi kita selalu mendapat hanya tempias-tempias kecil. Jadi kita berharap dalam agenda yang lebih besar yang saya sebutkan tadi, wawasan kemakmuran bersama, negeri-negeri yang agak terpisah daripada pusat pembangunan akan diberi lebih perhatian. Jadi saya fikir perlu ada pendedahan kepada masyarakat luar tentang tarikan yang ada dalam radius berbeza. Saya ni bekas pelajar dalam jurusan Taman Rekreasi lah. Dari segi pengkhususan, kita bila kita merancang pembangunan kawasan rekreasi ni, kita mengambil kira jenis-jenis pelancong. Kita ada pelancong yang day trippers yang hanya melawat balik hari, ada pelancong yang kita kata datang untuk menginap 1 hari, ada pelancong yang datang untuk menginap dengan lebih lama, ada pelancong yang setia, dia datang berulang, ada pelancong yang datang dengan lebih kerap, ada yang pelancong yang hanya datang one off. Jadi ini semua perlu dipertimbangkan, dan Perlis mungkin berpotensi untuk mendapat limpahan daripada Langkawi, Bukit Kayu Hitam, Pulau Pinang dan Perak lah yang paling dekat. Itu kalau kita nak cakap dari segi pelancongan luar. Dari segi sumber, kita ada banyak sumber alam, makan minum, orang ataupun hubungan masyarakat. Kita ada sejarah, seni budaya, acara, lokasi dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupa bahawa sekarang ni sudah popular apa yang disebut sebagai medical tourism. Ini juga salah satu aspek yang tidak boleh dikesampingkan oleh Kementerian Pelancongan. Dalam aspek pengurusan 020300, pelesenan pelancongan, saya fikir dalam aspek urban tourism, pelancongan di bandar, kita perlu meramaikan lagi juru pandu tempatan ataupun local guide. Saya fikir dalam dunia yang semakin maju sekarang ni, perlu Kementerian Pelancongan melihat pembangunan apps atau aplikasi untuk supaya orang-orang kita ni boleh dapat juga menjana ekonomi mereka apabila mereka menyediakan perkhidmatan untuk membawa pelancong. Dan sudah tentulah mereka yang menjadi juru pandu ini perlu diberi kursus latihan dan diberi sijil kelayakan serta lesen, bukan sahaja di kawasan urban tourism tetapi juga di kawasan-kawasan misalnya hutan Lipur dan sebagainya lah. Dan 020400 pembangunan industri, saya minta nak tahu apakah spesifik industri yang ingin dibangunkan. Kita dah banyak dan sudah lama bercakap tentang batik. Saya mencadangkan supaya motif batik ni dipelbagaikan. Kalau boleh kita adakan batik di setiap negeri, supaya bila kita mempromosikan batik di luar negara, orang tahu Malaysia ni ada berapa banyak negeri, ada berapa banyak kawasan. Kalau di Indonesia kita kenal yang paling popular Mega Mendung daripada Cirebon. Kita pernah kenal juga batik Keraton, kita kenal batik Pekalongan, kita kenal juga batik Periangan dari Tasikmalaya. Banyak untuk memberikan satu tarikan dan juga promosi secara tidak langsung kepada negeri-negeri yang kita katakan mungkin tidak dikenali oleh orang ramai. Saya juga nak menyentuh pengalaman saya melawat artisan Angkor di Vietnam, di Cambodia, yang mana dibangunkan satu industri untuk golongan orang kurang upaya. Jadi pemandu-pemandu pelancong, bas-bas pelancongan akan bawa pelancong-pelancong untuk melihat kraft tangan dan pelbagainya lah yang
dibuat oleh orang-orang kurang upaya. Jadi ini saya tidak nampak ia lebih tersusun. Sebenarnya kita banyak tadi si Buti bercakap dan ramai orang bercakap tentang banyak hasil-hasil kraft tangan, tetapi ia tidak pernah disusun dengan baik. Jadi saya berharap ini akan dapat dimajukanlah pada masa akan datang. Saya tahu peruntukan yang ada kecil, hanya ada 7 juta, tetapi sebenarnya dari segi aspek pembangunan usahawan ni kita ada banyak institusi di pelbagai kementerian yang boleh kita bawa untuk kerjasama. Saya ada lagi 2-3 perkara nak habiskan dalam masa 1 atau 2 minit. Mengenai street art, saya fikir juga kita boleh mengambil pelajaran daripada Book Street di Ho Chi Minh, di Ho Chi Minh, Vietnam, yang mana mereka menutup satu jalan untuk menyediakan satu pusat seni budaya dan juga perbukuan lah. Jadi ini juga perkara yang saya fikir patut ada di setiap negeri. Kita patut ada jalan seni budaya di setiap negeri yang mana kita khususkan untuk aktiviti. Mungkin orang nak baca puisi, orang nak jual buku dan sebagainya. 040700 Islamic Tourism Center, walaupun ini hanya program khusus, saya ingin juga menyentuh sebab sebelum ni saya telah berpeluang pergi ke Melbourne, Australia untuk melihat sendiri muzium Islam di sana. Saya fikir Perlis mungkin satu negeri yang unik kerana satu-satunya negeri yang menerima semua mazhab dalam Islam. Jadi mungkin patut dibangunkan sebuah muzium Islam untuk memperkenalkan sebagai satu tarikan, kerana di Perlis sekarang pun sudah ada perkampungan sunnah yang berjaya menarik puluhan ribu orang. Mazhab apa? Kita terima semua mazhab. Jadi Perlis sudah ada perkampungan sunnah yang berjaya menarik pelancong daripada banyak negara. Jadi apa salahnya sekiranya Kementerian Pelancongan melihat ini sebagai satu negeri model lah untuk kita membangunkan sebuah muzium Islam yang dapat mendedahkan Islam dari segi pelbagai mazhab, kerana Perlis dia menerima pelbagai mazhab. Dan itu sahaja perbahasan saya untuk butiran Belanjawan ini. Terima kasih Tuan Pengerusi, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Kang